Apa khabar semua? Anda rasa driving ni best tak? Rasa macam dunia ni kita yang punya dan kita bebas nak ke mana-mana. Jadi bila kita seronok sangat ni, tak dapat dinafikan mesti kita akan terleka. Dan masalahnya kalau kita biasa sangat buat benda ni, dia akan jadi habit. Jadi dalam video ni kita nak tengok 5 habit driving orang Malaysia yang bahaya dan tak sepatutnya berlaku. Dan at least satu dari benda ni mesti anda pernah buat ataupun pernah tengok orang buat. Baik, habit driving yang kelima yang tak patut berlaku adalah perangai suka cucuk orang depan. Ada beberapa sebab lah orang kita suka buat macam ni. First sekali, dia dengar kalau duduk rapat belakang kereta depan, rintangan angin akan jadi kurang. So, kereta kita akan jimat minyak. Yang kedua pula, nak suruh kereta depan tu ke tepi lah sikit sebab kita nak bawa laju dekat lane kanan. Dan sebab yang ketiga, dia saja-saja je buat macam tu sebab adalah tu benda yang dia tak puas hati dengan orang depan tu. Anda tahu tak perbuatan ni sebenarnya sangat bahaya dan lagi laju kita waktu tu, lagilah bahaya. Sebabnya bila kita laju tapi jarak dengan kereta depan ni sama, maknanya masa untuk kita react kalau kereta depan tu brake akan jadi lagi suntuk. Dan kalau buatnya kereta depan tu brake dia memang power, memang kita tak akan sempat brake lah. Satu lagi yang bahaya adalah kalau tiba-tiba kereta depan tu dia tukar lane dan ada halangan dekat lane kita. Tak kira lah ada roadwork ke, ada kereta lain yang lagi slow dekat depan ke, jadi kita tak akan sempat react. Yang part jimat minyak tu pun tak juga sebenarnya, sebab walaupun rintangan angin kita kurang, kita akan buang balik energi yang kita ada tu sebab kita kena selalu brake bila tengah follow orang depan rapat-rapat macam ni. Lepas tu dah brake, nak kena accelerate balik sebab nak keep up dengan dia kan. Last jimat minyak tak banyak mana pun, tapi bahayanya tu tak berbaloi. Okey, tabiat buruk yang keempat pula waktu tengah drive adalah drive dekat emergency lane. Ini of course lah, lagi-lagi waktu tengah jam. Bahu jalan ni memang engineer buat besar-besar tu untuk accommodate emergency macam kereta rosak ataupun ambulans ke polis ke nak lalu. Kalau tak, buat apa dia orang spend duit lebih untuk buat satu lagi lane tambahan ni? Cuma waktu jam kan, memang akan ada temptation yang sangat besar untuk lalu dekat emergency lane ni sebab memang clear. Memanglah dia clear sebab nak bagi ambulans lalu. Jadi janganlah masuk ke dalam lane ni. Bayangkan kalau kita yang tengah tunggu ambulans tu atau saudara mara kita yang ada dalam ambulans tu, mesti kita sakit hati kalau ada orang blok jalan ni. Lagi satu, perbuatan masuk ke emergency lane ni sebenarnya jadi macam provokasi lah kepada pemandu lain yang sabar je tunggu jam tu dari tadi. Elok-elok masa jam tak stres, terus jadi stres sebab tengok orang lain potong ikut emergency lane. Jadi untuk pendengar Hasbullah Syarah, harap anda banyak-banyak bersabar dan walaupun rasa nak masuk sangat lane tu, time clear, cubalah halang diri kita daripada guna emergency lane ni waktu tengah jam. Kalau betul-betul emergency tu lain cerita lah. Dan antara satu emergency ni adalah enjin kita buat hal. Sebab tu saya yakin setiap driver kereta ni at least nak kena tahu juga sedikit sebanyak pasal enjin supaya boleh ambil langkah-langkah yang sesuai untuk elak kereta kita daripada tersadai tepi jalan macam ni. Jadi kalau anda memang nak tahu lebih banyak pasal enjin, cara penjagaan enjin, komponen-komponen enjin, tapi tak ada masa untuk belajar pasal enjin ni, kursus online Zero to Hero yang saya tengah rekod ni masih ada 60% diskaun. Jadi kalau berminat, pastikan klik link dekat bawah. Saya ceritakan semuanya pasal enjin dekat kursus ni. Okey, jom sambung balik. Di tempat ketiga, habit driving orang Malaysia yang tak sepatutnya berlaku adalah bila parking tu, pergi parking dekat tempat OKU. Memang ikutkan dekat mana-mana mall lah contohnya. Parking OKU lah parking yang paling best. First, dia dekat dengan entrance dan satu lagi, parking tu luas sikit berbanding parking biasa. Jadi benda ni bukan berlaku secara kebetulan tau. Memang parking OKU tu memang by design dia orang letak dekat entrance tu dan dia luas untuk bagi ruang untuk sorong kerusi roda untuk keluar masuk kereta kalau diperlukan. Jadi yang kita yang bukan OKU ni pula, dah lah parking tengah penuh. Lepas tu tengok parking OKU ni kosong, dengan selamba je kita assume tak ada OKU kot nak datang sini hari ni. Terus je kita masuk dekat situ. Bukan nak kata time parking penuh. Time parking tak penuh pun ada kes kereta biasa parking juga dekat tempat OKU sebab dekat sangat dengan entrance. Masalahnya bila ditegur, boleh pula dia jawab, tu banyak lagi parking kosong.
patutnya dia lah yang kena parking dekat tempat lain. Jadi ini dah tahap melampau lah. Memang tak ada common sense. Sampai parking pun nak berebut dengan OKU. Dan satu lagi parking spot yang kita biasa belasah juga adalah parking untuk EV. Ini satu lagi, kita assume tak ada orang lah dekat Malaysia ni pakai EV. Ataupun kita assume charger tu ada je tapi rosak. Sebenarnya kalau anda nak tahu, ramai je orang Malaysia ni dah mula pakai EV dan memang diorang perlukan parking spot ni. Kalau tak nanti, diorang tak boleh cas. Bukannya boleh isi minyak kereta tu. Jadi, kalau tak pakai EV, tolong jangan parking dekat sini. Okey, di tempat kedua, habit driving orang Malaysia yang tak sepatutnya berlaku adalah masuk simpang tak bagi signal. Cuba anda bayangkan dekat simpang 3 dan kita nak keluar masuk ke jalan lurus tu. Lepas tu ada pula kereta slow datang dari kanan kan. Kita mesti nak kena tunggu dia lepas dulu baru boleh keluar simpang tu. Dah 10 saat macam tu tunggu, bila dah dekat sangat terus dia masuk jalan kita tu. Korang geram tak kalau jadi macam ni? Boleh je kan dia bagi signal awal-awal lagi. Jadi kita tak payahlah tunggu dia masuk simpang tu. Sebabnya kereta tadi dia rasa sebab tak ada orang dekat belakang dia, jadi tak payah bagi signal pun tak apalah. Dan ini yang datang bahaya ni. Sebenarnya signal ni tujuan dia untuk bagi tahu orang sekitar kita ni kita nak pergi mana. So kalau ada motor ataupun kereta yang dekat-dekat dengan kita, dia dah boleh elak awal-awal. Kalau nak masuk simpang kecil-kecil pun, saya cadangkan anda on je signal ni. Sebab kadang-kadang kita tak perasan ada motor ke, ada basikal ke dekat blind spot kereta kita. Dan kalau bagi signal ni, bagilah awal-awal dalam 50 ke 100 meter sebelum masuk simpang tu. Kalau boleh, bagi signal dulu sebelum kita slowkan kereta kita untuk masuk simpang. Kalau kita break dulu, dah dekat simpang baru nak bagi signal, memang kereta belakang tu tak faham kenapa kita break tu. Dan kalau dia tengah leka, memang bahaya. Biasanya kita cakap kereta BMW je yang tak nak bagi signal ni. Tapi saya tengok kereta lain pun sama je. Tapi kalau untuk motosikal, saya cadangkan rajin-rajin cek signal tu. Dah padam ke belum? Kalau kereta dia padam sendiri, senang. Tapi motor ni memang senang terlupa. Jadi confuse kereta dekat belakang tu. Baik, sekarang anda dah tengok 4 habit ataupun tabiat driver dekat Malaysia ni yang tak sepatutnya berlaku. Tapi nak tak nak kadang-kadang kita terbuat jugalah benda ni. Tapi tak apa, yang penting kita tahu benda tu salah dan jangan buat lagi lah lepas tu. Kalau tak, nanti benda ni akan jadi habit tau. Jadi bila lama-lama buat pun kita tak rasa apa-apa. Itu yang nanti jadi selfish tu. Dekat tempat pertama ni lagilah satu benda yang sangat bahaya dan lately saya tengok makin menjadi-jadi dan even dah banyak berlaku accident sebab benda ni. Baik, di tempat pertama, habit driving orang Malaysia yang tak sepatutnya berlaku adalah kita pecut gila-gila bila traffic light tu bertukar jadi kuning. Masa dekat driving school, kita diajar bila kuning tu bersedia untuk berhenti. Tapi bila dah dapat lesen, dia bertukar. Masa kuning ni lah dia nak laju. Siapa yang buat ni baik mengaku cepat. Bila kuning tu dia punya laju, time merah dah sampai dekat line. Lepas tu bagi alasan tak sempat nak berhenti, jadi terpaksalah cross juga walaupun dah merah. Sedang elok dari simpang lain tu ada motor tak perasan, dia dah jalan dulu. Kan tak pasal-pasal berlanggar. Masalahnya yang buat benda ni bukan setakat kereta, tapi lori trailer, bas pun ada. Kadang-kadang simpang lain tu dah 5-6 saat hijau pun tak boleh jalan sebab orang langgar lampu merah ni. Kalau motosikal tu lagilah tempted untuk langgar terus lampu merah ni. Masalahnya motor dari simpang lain pun nak langgar juga lampu merah. Dah huru-hara. Saya pun bawa motor juga dan bila tengok semua motor buat macam ni, tinggal saya seorang je, rasa macam peer pressure, rasa nak langgar juga lampu merah tu. Jadi sebenarnya yang kita belajar dekat driving school tu dah betul dah. Bila kuning je lampu tu, tak payah terlintas pun nak kejar untuk cross juga. Bak kata orang putih celup, biar lambat asal selamat. Sekali lagi, link untuk join kursus enjin online ada dekat bawah kalau anda nak join. Dan jemput tonton banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.